Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Haji Bahar, calon Parlimen Sungai Siput P062. Kita berbesar hati hari ini, ketika ini, untuk dapat sedikit ilmu mengenai sejarah Sungai Siput yang tak pernah orang perbincangkan. Bersama saya sahabat saya Idris Zainal. Silakan Tuan Idris. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji. Sebenarnya sejarah Sungai Siput ni sangat luas. Kita boleh divide dia kepada 3 section besar, iaitu prasejarah, protosejarah dan juga zaman sejarah, iaitu zaman moden ni. Zaman prasejarah ni kita boleh divide dia kepada 3 section, ya, Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik. So kalau kita perhatikan ikut map kita, sebenarnya Lenggong tu sebenarnya jiran kita je. Jadi orang-orang Lenggong tu, Perak Man tu sebenarnya dia berhijrah je ke Sungai Siput ni. Jadi di Sungai Siput pun banyak gua-gua yang kita masih boleh jumpa artifak-artifak yang berumur 9,000 hingga 2,000 tahun. So the civilization exists for more than this number of years, ya? Ya, memang masa tu dah ada penduduk. Until now, kalau kita pergi ke gua-gua di Sungai Siput ni, kita boleh jumpa artifak abundantly di gua tu. In situ, hingga hari ini sangat banyak. So kalau di Sungai Siput ni kita nak dapat artifak, kita tak perlu gali tanah. Kita nak dapat tanah, kena gali artifak. Itulah banyaknya artifak, abundance of historical relics available in the caves of Sungai Siput. Di Sungai Siput. So dia ada what will be the function of kita museum or artifacts in having this type of artifacts? Cuma sebab kita dah wujudkan, kerajaan dah wujudkan di Lenggong tu, Paleolitik pun, Stuntul punya museum, jadi tak wajarlah kita buat di Sungai Siput. Zaman Neolitik pula, masa itu orang sudah tidak tinggal di gua-gua di Sungai Siput, sebab dia satu ada civilization baru, kedatangan dipanggil Proto Malay, yang mereka ni tinggal di sekitar lembah-lembah sungai di Sungai Siput, dan kita boleh jumpa banyak relik stuntul mereka ini. Contohnya macam ni. This one is berumur 4,500 years. At least. Inilah civilization yang ada, yang kita panggil zaman Proto Malay. Proto Malay. Jadi mereka ni dah ada civilization untuk buat peralatan, mereka sudah bertani, mereka sudah boleh bercucuk tanam. Jadi mereka ni sudah pandai buat periuk belanga macam ni. Ini 2,000 to 4,000 years punya relics pecahan keramik. Mereka sudah boleh buat ni. Jadi mereka sudah ada teknologi. So kalau kita tengok pisau mereka pun pelbagai. Disuang untuk merepek, disuang untuk memotong dan berburu. So ini adalah artifak-artifak asli yang kita jumpa di Sungai Siput. Di kawasan mana concentration of this Paleolithic Neolitik ni kita banyak jumpa di Jalung, di Jaya Steel, di sekitar Sungai Perak, di Teroso, Temin apa tu. Ya, tuan ini adalah mantan daripada kelab pengerusi kelab belia sejarah Sungai Siput. So saya menjadi pengerusi selama 10 tahun. Jadi memang kami banyak buat kajian-kajian di gua-gua lah. Memang banyaklah. Teruskan lagi tuan, ya. Okey, di zaman protosejarah ni sebenarnya dia berkait dengan kerajaan Gangga Negara yang terkenal itu. Sebenarnya Gangga Negara ni ada 6 artifak yang diisytiharkan oleh Museum Negara. Satu dijumpai di Bido, satu di Bengkalin, satu di Tanjung Rambutan, dan sebenarnya ada 3 artifak zaman Gangga Negara dijumpai di Sungai Siput. Iaitu pada tahun 400 punya relik, tahun 500 punya relik dan tahun 800 punya relik, dan yang tahun 800 ni sekarang ada di Museum Negara, masih disimpan. So menunjukkan bahawa Sungai Siput ni sudah ada peradaban yang menurut kajian masa itu sudah ada lumbung emas di sini. Jadi ada penempatan besar, kira macam bandar-bandar kuno lah di zaman itu, sebab kita menghasilkan emas, biji timah, dan biji-biji lain. Masa itu dah ada, kira dah masuk zaman besi lah. Orang dah boleh buat kapal menggunakan peralatan-peralatan besi, jadi lebih maju. Itu di zaman protosejarah kita kata. Dan di zaman sejarah sebenarnya dia terkait dengan zaman Kesultanan Perak lah, tahun 1540 lebih kurang, 30 selepas kejatuhan Melayu Melaka itu. Dah ada penempatan dari pembesar-pembesar dari Melaka itu,
ke ni lah, terutamanya Tun Saban lah. Tun Saban, Tok Temung, ya, Tok Mesoka. Masa itu adalah kita panggil zaman sejarah terbinanya kerajaan Kesultanan Perak. So itu kita panggil zaman sejarah moden lah. Dah masuk zaman sejarah. So ini contoh artifak daripada zaman itu. Ini adalah duit wang tampang. Ini ada daripada bahan apa ni? Daripada timah. Daripada timah ya? Okey. Apa bahan dia sebenarnya? So ini sebenarnya adalah wang tampang timah. Wang tampang timah. Yang kita assume umur dia lebih kurang 200 hingga 300 tahun. Timah abundance dalam masa betul. Masa itu Perak ni adalah pengeluar timah antara yang terbesar. Masya-Allah. Apabila Melayu Melaka invade Perak, dia ada dua kerajaan masa itu, Kerajaan Buruas dan Kerajaan Manjung. So antara benda yang Kerajaan Buruas dan Manjung kena hantar sebagai apa? Cukai kepada Kerajaan Melayu Melaka adalah timah. Ya, inilah satu perkara yang kita kena fikirkan juga. Baru ni saya ada dengar artikel dan juga speech daripada Yang Maha Mulia Sultan Perak yang ingin mewawarkan balik perusahaan timah. Ya, perusahaan timah. Kita kena gerak benda ni. Itu timah in abundance here in Sungai Seput. We should tap, not really tap, that we should work to the best practice so that the public can benefit, yeah, in mining this tin mine. Secretly, okay. Sebenarnya Sungai Seput ni kaya dengan dua logam. Apa itu? Satu timah, satu emas. Masya-Allah. Tapi secretly. Ya. Kita tak ada explore. Tak explore secara besar-besaran. But any geophysics atau geoscience that biasanya kalau contohlah kalau yang kawan-kawan yang buat sedikit galian emas ni, mereka tak berjaya mendapat pendapatan yang banyak lah. Tapi biasanya 10 hari mereka dapat dalam 30,000 macam tu lah. Tak banyak. So itulah nilai emas yang ada di Sungai Seput ni. Dulu lagi lah kita praktiskan timah sebagai unsur wang. Kalau kita kembali zaman Kesultanan Sultan Muzaffar, yang kedua Sultan Mansur, kemudian kita invade by Aceh. Kemudian Sultan Perak yang ketiga itu Sultan Ahmad Tajuddin, istananya di Jalong. Masya-Allah. Tapi selepas beberapa waktu Jalong ni dia mungkin penempatan istana tu dia banjir, jadi dia pindah balik ke ke daerah-daerah Lambu apa sanalah, di Parit sana. Jadi sebenarnya istana di Sultan ketiga tu di Jalong. Tempat Tuan Haji kita ni, tempat keluarga Tuan Haji. Jadi kemudian sultan-sultan ni banyak juga dia buat istana di sebelah Kota Lama kanan. Maknanya kawasan Sungai Seput juga. Because perjanjian dulu sultan-sultan tak boleh buat menempati sebelah mudik kiri. Mereka menempati sebelah mudik kanan. Jadi perjanjian dia dengan British? No, perjanjian dia dengan Tok Temung dan Tun Saban. Oh, okey. So perjanjian ni dilanggar hanya sekitar 1000 sebelum Jepun datang saja. Sebelum tu memang sultan-sultan tak pergi sebelah sana. Mereka semua sebelah mudik kanan Sungai Perak. Itu ada perjanjian dia. Jadi itulah zaman-zaman kesultanan. Jadi kita tengok banyak di sebelah-sebelah mudik kanan hulu Sungai Perak tu dah makam-makam lama. Kenapa dinamakan Kota Lama? Kota Lama ni sebab dia ada dua kota, satu kota sebelah kanan dan satu kota sebelah kiri. Yeah. Jadi kalau orang mudik, tentera yang mudik ikut sungai tu, mereka boleh attack lah menggunakan meriam. Masa tu dah ada panah, dah ada strategik. It's a strategic location. Jadi kota waktu dulu kita jangan bayangkan kota batu, mereka membina kota buluh. Kota buluh. Jadi buluh ni tak boleh ditembusi oleh apa-apa tentera pun, sebab di sungai tu, sepanjang sungai tu dia ada kota buluh. Itu strategi orang zaman dulu lah untuk mempertahankan negeri dia. Di zaman penjajahan British, Perak adalah negeri pertama yang diambil oleh British. Ya, antaranya penempatan British yang banyak adalah di Sungai Seput. Jadi mereka antaranya lah, mereka banyak buat ladang dan juga lomong-lomong. That's why Gadri, ladang terbesarnya adalah di Sungai Seput, ladang Kemuning. Jadi memang Sungai Seput ni ikon kita tu. Ikon kita tu. Ikon Sungai Seput is The Lion Hill, Gunung Kemuning. Yang ada dua cabang tu, yang tak ada tempat lain. Kalau Gunung Daik cabang 3, tapi sekarang dah tinggal cabang 2 juga. So hanya ada Kemuning yang cabang 2. So itu adalah kilang ladang Gadri. Sebelum Gadri itu dua dulu kan. Yang terbesar di dunia, ladang tu. Yang terbesar di dunia. Era moden. Kemudian
berlaku pemberontakan yang dipimpin oleh kita kata Parti Komunis Malaya. So berlaku pembunuhan 2 pegawai Inggeris yang juga berlaku di Sungai Siput pada 16 Jun 1948 yang menyebabkan British mengisytiharkan darurat pada 18 Jun tengah malam 1948. Jadi banyak sejarah-sejarah ni kalau kita tengok dia berkait dengan Sungai Siput. Dan waktu itu hospitalnya ada dekat yang TF, jalan TF tu. Hospital apa kilang apa ni, ladang Gatri tu. Okey, hospital lama di situ lah. Hospital lama di situ. So hospital tu sebenarnya sejarah juga. Kemudian dia tukar jadi untuk latihan anak-anak yang kurang upaya lah, anak-anak istimewa. So itu sejarah-sejarah yang kita kata berlaku di era moden. Dan pembunuhan Ketua Kampung Melayu oleh MPAJA, saya tak mention as komunis because waktu itu adalah MPAJA. Juga berlaku di Sungai Siput, di Kuala Kangsar, Ketua Kampung Karai, Miong Mendut. Okey, kita akan pergi pada prasejarah moden dan kepentingannya kita mengetahui apa itu sejarah di Sungai Siput. Kita dengar apa yang Encik Idris kita beritahu, iaitu kita dah ada civilization yang great civilization here in Sungai Siput itself with abundance of raw materials. Relik banyak. Tuan Idris, hala tuju kita lepas ni apa dia? Sebenarnya Sungai Siput ni kalau kita nak pergi kepada pelancongan, dia ada beberapa aset. Satu, dia ada gunung-gunung yang banyak, masih banyak relik, dan dia antara gunung yang ada cave craft, tulisan dalam dinding gua. Yang paling banyak ada di Sungai Siput ni. Yang kedua, kita ada relik-relik, contohnya tadi macam peninggalan zaman British, pembunuhan tu, termasuk di estate Batu Lima. So masih ada relik dia. Yang ketiga, sebenarnya kita ada banyak orang asli, orang kita. Ya, orang kita ni sebenarnya aset juga dalam pelancongan yang sebenarnya kalau kita boleh bangunkan. Kemudian orang Melayu sendiri, dia ada macam budaya yang apa nama tu special lah. Contohnya kita dulu buat kuih dengan bakar baulu dengan sebenarnya kami dalam peringkat memperkenalkan balik itu sebagai tarikan pelancong. Contohnya di kampung kita buat ladang larek untuk nanti kita jemput orang datang tetamu tu makan dalam daun larek. Kemudian dia boleh bakar baulu tu sendiri, buat apa nama tu, kuih goyang tu. So pelanggan yang datang tu boleh merasai. Terima kasih Encik Idris. Kita dengar dengan lebih jelas, iaitu Sungai Siput, there's a lot of things that we can explore together. There's a lot of things that we can do in terms of tourism. Di sini opportunity kita akan ambil. InsyaAllah ta'ala kita cuba usaha ke arah ini.